الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين. النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلة أدركي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زياد tutup macam ni. Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد. وقال رضي الله تعالى عنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. وقال رضي الله عنه. لا بد في الإمام المقتدى به من السيرة والسريرة والصورة. فالسيرة هي الطريقة والسريرة هي حسن الخلق ألا يكون فظا ولا غليظا ولا وحشا. وقال رضي الله عنه. Terusnya Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu berkata, La Buddha fil imamil muqtada bihi. La Buddha, tidak dapat tidak, mana mesti. Fil imamil muqtada bihi, pada imam yang diikuti, pada imam yang diikutkan dia. Minasirati, mesti memiliki sirah. Wasarirah, mesti memiliki sarirah. Wasurah, dan mesti memiliki rupa. Fasiratu hiya tariqatu, sirah ialah jalan. Wasariratu hiya husnul khuluqi, sarirah ialah keelokan akhlak. Alla yakuna fazan, dia hendaklah tidak bengis. Wala fazan, dan dia tidak keras hati. Wala wahsyan, dan dia tidak meliarkan.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu menyebut, la budda fil imamil muqtada bihi, tak dapat tidak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mana mestilah seseorang imam itu pemimpin, al-muqtada bihi, yang diikuti, yang diikutkan dia, minasirati, mempunyai sirah, wasarirah, dan juga surah. Taib. Di sana ada pemimpin yang dipanggil ar-rais. Di sana ada pemimpin yang disebut dengan al-qaid. Apa beza di antara al-raisu dan juga al-qaid? Al-qaidu. Rais ni, Allahumma salli ala sayyidina, disebut dengan, contohnya kalau Perdana Menteri disebut dengan Raisul Wuzara, itu Perdana Menteri, iaitu ketua kepada para menteri. Raisul Wuzara ni istilah dalam bahasa Arab lah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau Mesir dia panggil Raisul Jumhuriyah, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketua kepada Jumhuriyah Republik Arab Mesir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu lampu. Jadi maknanya itu istilah rais. Kita sebut raisul qaum, maknanya ketua kabilah, ketua sesebuah perkumpulan. Dalam Islam dia ada satu lagi istilah, dia panggil al-qaid. Al-qaid. Di sana ada satu buku yang ditulis, iaitu Al-Qaidul Qudwah ala tariqid da'wah. Al-Qaid iaitu pemimpin yang berqudwah di atas jalan dakwah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pemimpin yang berteladan di atas jalan dakwah. Baik. Kepada sebuah gerakan Islam, pemimpin-pemimpinnya disebut dengan qiyadah. Kepimpinan disebut dengan al-qiyadah, kepimpinan. Dalam istilah tadi disebut dengan ar-riasah, keketuaan. Ini dia panggil al-qiyadah, kepimpinan. Dalam istilah yang pertama, dia tak berkait dengan contoh. Pada istilah yang kedua, dia berkait dengan contoh. Baik. Siapa saja boleh jadi ketua kalau diangkat dan dicalonkan dia. Tapi bukan semua orang boleh jadi qaid. Al-qaid, asal perkataannya qada yaqulu. Qada yaqulu. Sana ada satu istilah lain dia panggil jarra yajurru. Umpama macam ni, kita mengembala binatang. Pengembala binatang ni dia tak duduk depan, duduk belakang. Pengembala kambing ni dia tak duduk depan, duduk belakang. Dia duduk jaga. Itu dia panggil yajurru. Kambing pergi kot tu, dia main kot ni. Kambing pergi kot tu, dia lari kot tu pula. Itu yajurru. Maknanya tu pemimpin yang tidak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pemimpin yang tidak berasaskan qudwah. Dia suruh orang buat, dia tak mesti buat lagi. Tapi kalau qada yaqulu, mesti duduk depan. Faham? Maknanya qada yaqulu mesti di depan. Makna dia kena heret. Dia kena heret. Itu panggil qada yaqulu. Maknanya dia dicontohi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam satu ungkapan ulama,
Di sana disebut man nassaba nafsahu imaman falyuhadzib nafsahu qabla an yuhadziba ghairahu. Siapa yang meletakkan dirinya sebagai pemimpin, Sallallahu Alaihi Muhammad, dia hendaklah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mendidik dirinya dulu sebelum dia mendidik orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syazah, tepi sikit. Renjak sikit. Saya tak mahu satu orang pun tak nampak ustaz. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata ulama, man nasaba nafsahu imaman. Siapa yang telah meletakkan dirinya jadi imaman, jadi pemimpin, falyuhadzib nafsahu qabla an yuhadziba ghairahu, maka dia hendaklah mendidik dirinya sebelum dia mendidik orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Sebab itu Nabi sebut dalam sebuah hadis, tafaqqahu qabla an tasudu. Dalamilah ilmu pengetahuan sebelum kamu memimpin. Pemimpin yang ada pada hari ini semua mai daripada atas angin. Sallallahu Alaihi Muhammad. Pemimpin yang terbaik, pemimpin yang mula daripada bawah, daripada grassroots. Dia pernah bekerja bawah orang, dia pernah diajar, dia pernah dididik oleh orang. Dia pernah dididik, dia pernah diajak oleh orang, dia pernah bekerja di bawah orang. Bila mana dia memimpin, dia akan jadi pemimpin terbaik. Tapi kalau semata-mata soalan Sayyidina Muhammad, pemimpin ni, siapa nak jadi YB ni ha? Oh, ada seorang di Kuala Lumpur tu, soalan Sayyidina Muhammad. Dia ni boleh kot, saya kena nak guna dia. Ambil dia mai jadi pemimpin dalam harakat Islamiah, gerakan Islam. Memberi masalah banyak pada gerakan Islam. Sebab dia tak pernah duduk bawah, tak pernah duduk di cawangan, tak pernah kenai kerenah orang bawah. Dia mai daripada atas angin, memberi banyak masalah kepada gerakan Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi pemimpin kita mesti 10 langkah ke hadapan. Maknanya ilmu kita mesti lebih daripada orang yang kita bawa. Maknanya ilmu tu ilmu. Segala-galanya akhlak kita mesti lebih daripada orang yang kita didik. Maksudnya kalau sama saja gagal. Jadi subhanallah, maka berkata Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, la budda, mana mestilah fil imabil muqtada bihi, pada pemimpin yang orang ikut. Taib. Pada pemimpin yang orang ikut, minas sirah, dia ada sirah, ada perjalanan hidup yang baik. Contoh, orang jumpa contoh dia. Kita ni anak buah dia, jumpa dengan kawan dia. Bila jumpa dengan kawan dia kata, hampa jangan siapa, kami kerja dengan orang sekian. Oh, Masya Allah, hebat nampak. Hampa tahu dia dulu macam mana. Orang boleh cerita sirah kita dulu. Dia Masya Allah, Ya Allah. Sampai tahu tu orang boleh cerita sirah kita terbaik. Baik. Mana pemimpin ni dia tak ada sejarah silam yang buruk. Faham? Kalau dia bercakap sesuatu cakapan dia adalah diri dia sendiri. Sebab itu kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man lam yanfa'ka lahzu lam yanfa'ka lafzu. Kata ulama, man lam yanfa'ka lahzu ni tingkah laku, lam yanfa'ka lafzu ni cakapan dia. Orang yang kamu lihat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang tidak memberi manfaat pada kamu melihat tingkah lakunya, tidak memberi manfaat pada kamu mendengar cakapannya. Pegang tu. Kalau kamu tengok seseorang
Kelibat dia, kita kata, ya Allah. Turun Aziz dulu, dia bukan hebat, dia bukan badan besar. No? Turun Anwar Aziz dulu, masalah Sayyidina Muhammad, insan yang kita tahu, rendah, kecil, tapi orang tengok dia, orang rasa, ya Allah. Orang nak tengok tanpa henti, orang nak tengok tanpa jemu, orang nak tengok. Cakapannya pasti akan memberi kesan pada kita. Itu pedoman. Jadi sebab itu, pemimpin ni mesti memiliki sirah yang baik. Daripada sekolah rendah sampai hari ini jalan elok, semua jadi saksi. Kawan-kawan dia sekolah rendah jadi saksi dia orang baik. Tengok di sekolah menengah agama, orang saksi dia orang baik. Sampai masuk universiti, semua kawan-kawan mengaku dia orang baik. Sampai dia habis mengaji, dia duduk dalam masyarakat, orang kata dia orang baik. Semua saksi kebaikan dia. Itu kesolehan seseorang. Bukan sakat manusia menyaksi dia baik. Semua rumput, rampai, pokok, kayu, tanah, apa semua saksi dia baik. Dia naik kereta. Kereta ni kalau boleh bercakap, kalau Tuhan nyatakan kereta ada khairat esok, kereta pun menyaksi dia yang terbaik Tuhanku. Allahumma salli ala sayyidina. Terbaik macam mana? Dia banyak pergi rumah engkau daripada rumah-rumah. Dia banyak dia bertandang ke rumah engkau daripada tempat-tempat lain. Banyak duduk di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tempat-tempat yang baik banyak daripada tempat-tempat yang tak baik. Allahumma salli ala sayyidina. Duduk dalam rumah dia saksi kebaikan dia. Sama ada ruang tamu rumah dia, ruang tengah rumah dia, dapur rumah dia, bilik ayak dia, tandas dia pun menyaksi baik dia. Faham tak? Masuk tandas masalah Sayyidina Muhammad ni kena buh atas kepala. Kena buh sesuatu yang menutup kepala kita, sunnah. Masuk bilik ayak pakai tolak kan? Lepas tu bila masuk bilik ayak, bila nak qada hajat, buh tolak atas kepala, tudung kepala. Buat belik-belik je tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak mau buh tolak, sangkut tolak, ambil cebok. Cebok pegang tu lah, buh cebok. Maknanya, tandas dia sendiri ngaku, dia orang baik. Dia ikut Rasulullah. Dalam tandas mana ada siapa? Ada orang berak, ada orang teman sebelah. Tarik pun tak keluar pun. Kan? Dalam tandas kita sorang-sorang ya. Malaikat pun tak masuk tandas. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, masalah Sayyidina Muhammad, nak masuk tandas, ridaknya dihampak di luar. Untuk siapa? Untuk malaikat Raqib dan Atid yang jaga dia. Malaikat duduk tani, aku masuk tandas. Salah Sayyidina Muhammad. Taib. Hanya yang melihat kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah Sayyidina Muhammad. Dalam tandas pun berperilaku baik. Masya Allah. Subhanallah. Jadi bayangkanlah malaikat lain, beribu-ribu malaikat yang menyaksikan kebaikan dia. Contoh macam Tuan Guru, para ulama. Berapa tahun lepas mengajar? Puluhan tahun mereka mengajar. Kalau di Kelantan tu, satu orang sahabat Ustaz Babali buka pondok umur 20-an, 26 kah? Bayangkan 36, 46, 56, 30 tahun dah. Ustaz baru berapa hari ya? Salah sinama. Kalau dia mati 36, 36, 46, 56, 60, 76, 50 tahun. Kalau mati umur 76. Yang saksi dia siapa? Malaikat yang hadir ke majlis ilmu dia. Bayangkan. Kalau malaikat bersaksi habis ya. So malaikat bila mana Tok Guru mula buka majlis, penuhlah malaikat. Berapa orang? Dia bukan orang. Bukan ribu, bukan juta, bukan trilion, bukan zilin. Malaikat ramai ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penuh malaikat sampai ke aras Tuhan tu. Bertindan sampai ke aras Tuhan. Menyaksikan orang bercerita tentang Allah dan Rasulullah. Tak ada lah yang bercerita tentang Nabi, tentang Allah dan Nabi ni melainkan para ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Jadi kalau orang saksi kebaikan dia, semua menyaksikan kebaikan dia, Tuhan ni dia tanya. Contoh kenapa kita mati? Ulama kita bila sembahyang mayat, habis baca doa, dia tanya, apa kamu nak kata pada ini mayat? Jawab apa? Ini contoh Ustaz Imam. Apa kamu nak kata pada ini mayat? Baik. Apa kamu nak kata pada ini mayat? Baik. Apa kamu nak kata pada ini mayat? Semua baik. Ni hak saksi. Sebab 40 orang menyaksikan kesolehan seseorang, baiklah dia. 40 orang aja kata dia baik, insya-Allah baiklah. Walaupun dia hidup tak apa baik, insya-Allah Allah settle lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bayangkanlah satu alam ini menyaksikan kebaikan kita. Baik ini dia bukan boleh buat-buat, baik ini perangai dalam diri. Dia keluar tanpa kita rancang. Baik itu keluar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka terlebih lagilah pemimpin yang orang ikut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita baca imam kampung dulu. Imam qaryah. Imam ni, kalau dia rajin main masjid, orang kata, ya Allah, imam sungguh. Imam ni, dia kena mengimami Jumaat ya. Hak tu dia kena ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau setiap waktu dia hadir, maka orang pun kata, dia imam sungguh. Ada satu orang untuk menekan ustaz. Sebenarnya untuk menekan ustazah. Dulu dia jadi imam di Masjid Zahir. Dia imam Masjid Zahir, Masjid Negeri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu Ustaz Batak Mahmud, Ustaz selalu tengok dia baca khutbah. Kalau waktu semayang di Masjid Zahir, Ustaz selalu tengok dia baca khutbah. Dan Ustaz suka cara dia baca. Lepas tu pencin di Masjid Negeri, dia balik jadi imam di Masjid Kampung, Masjid Kampung Tok Keling. Kalau Ustaz, Allahumma salli ala. Ustaz mengkagumi dia pada ketika Ustaz mengajar dia pada hari Selasa malam Rabu di Kampung Tok Keling tu, dia tak tinggal, dia duduk dengar. Dia duduk dengar. Duduk dengar ni, kita pun rasa malu. Dia ngaji pondok, ilmu dia lebih pada kita. Tapi nak habang kata dia ahlul ilmi. Ahlul ilmi ni, kalau ada malih ilmu dia mai. Sebab tu kata guru Ustaz, tak nak orang tu berilmu, dia ada ilmu pun dia pergi mengaji. Orang yang tak ada ilmu, orang habaq lah mengaji, ada orang mengajak, dia tak pergi. Orang tu tak ada ilmu. Orang ada ilmu, ada orang mengajak, tak pergi dengar. Kadang-kadang dia kata tahu habis lah. Bohong kalau tahu habis. Mana ada ilmu kita tahu semua. Kita piduk mengaji, kita akan dengar, oh, hak ni aku tak tahu lagi, hak ni aku tak tahu lagi, ni aku tak, banyak kita tak tahu lagi. Sebab tu kata guru kami, hampa mengaji sampai hampa tak tahu. Macam mana? Mengaji sampai tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Puai mengaji, ada benar baru. Makin mengaji, ada benar baru. Maknanya banyak lagi tak tahu. Mengaji sampai kata, aku banyak lagi tak tahu no. Mengaji sampai tak tahu. Tak habis. Tak habis. Baik. Lagi satu nak pesan pada kita ni. Jangan kalau bila main mengaji, ni standard kita lah. Standard orang berilmu. Orang berilmu ni ialah orang yang ada ilmu nak tambah ilmu. Jangan main mengaji tak bawa pen, tak bawa kertas. Tak bawa buku nota. Tu takabur dia panggil. Ni standard kita. Standard awam kita tak baca. Standard orang awam kita tak baca. Standard orang berilmu. Kalau main mengaji rendah diri, bawa pen, bawa buku, macam tak tahu. Kalau main mengaji lenggang tu, macam dia tahu. Tu ada kibr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada kibr. Sebab ilmu ni kalau tak catat dia hilang. Siapa kita ni otak apa? Faham tak?
kita ni otak apa kita ni lekat ilmu semua ke? Tak boleh lah ikat semua. Bohong lah. Sebab itu dalam asas mengaji kata ulama ilmu kasaidi, ilmu seperti binatang buruan. Faqaid suyudaka bil hibalil wathiqah, maka ikat binatang buruan engkau dengan tali yang kukuh. Apa dia tali yang kukuh? Pen yang baik, catatan lagi elok. Jangan tulis dengan pensel. Nanti adik balik rumah kamu tak buku di rumah, adik main beraba. Habis ilmu kamu. Dah lah ilmu tu fil kutub la fi sudur. Dah lah ilmu tu dalam kitab, bukan di dada. Jangan tulis dengan pen dakwat, nanti bila kena ayat dia hilang, dia pecah. Tulis dengan pen yang kukuh. Nanti kalau merujuk balik ilmu yang kamu belajar. Bila kamu tulis yang kamu nak tulis tu masalah Sayyidina Muhammad, nanti bila kita baca balik esok 10 tahun akan datang, kita akan rasa macam ilmu tu kita tak pernah dapat pun. Allah, sunatnya baca. Tu. Takkan kamu dah mengaji dah. 10 tahun kamu buka pula. Ish, sedapnya etak kuku tulis ni. Tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan duk belagak. Main mengaji dengar tok guru macam. Dengar ya. Kalau kamu jadi macam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada satu orang guru ustaz cerita satu ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tok kenali ke siapa? Dia main mengaji, dia tak tulis. Bahkan tok guru mengajar masalah Sayyidina Muhammad, tok mengajar tidur. Tak tahu tok guru tu siapa, tak ingat dah tok guru cerita tu. Soalan macam bila tidur ni turun ni. Ni dia poket ni. Kalau kami terjemah nampak orang panggil nera. Nera turun dah. Waktu Ustaz belajar dulu satu orang kawan Ustaz. Dia ni kalau mengaji lah, tak pernah jaga, semua tidur. Sampai orang tulis di meja dia fakulti kelenaan. Mana lena sungguh. Tapi jangan Ustaz tanya, dia bangkit jawab betul. Mula-mula Ustaz marah. Ustaz bila naik tingkatan, Ustaz baru masuk. Hak tingkatan lama tu kenal dah. Panggil dia bismillah. Bila Ustaz baru masuk, marah Ustaz ni pergi sembang balik guru, apa mengaji tidur, keram budak tu. Kata Ustaz lama-lama, jangan buat main Ustaz. Dia tu tanya waktu bila pun boleh. Tanya apa pun boleh. Lama Ustaz try. Dia dalam mengantuk, dia mengantuk, habis ngantuk ni. Habis celak mata tak jaga juga. Bukan sakat apa ni tidur biasa-biasa sampai tangannya tu, tak tangan atas meja. Tapi tidur mesti macam tu. Hak ni macam terima ilmu kot. Dia mesti menyerang aku. Allah SWT. Macam dia tak apa. Kalau dia tak apa. Tanya sungguh. Ustaz dah mengajar perang-perang dia tidur. Kalau sekali tu macam kurang adab lah. Soalan Sayyidina Muhammad. Tapi dia terlupa diri. Dia fana pun. Lupa diri kita mengaji. Rapat. Ustaz gerak. Hei, bangkit. Jawab ni soalan ni. Okey. Ustaz tanya. Jawab betul. Ya Allah, kata Ustaz, pandai hang tu. Tak apa, hang tidur tak apa. Tak apa, dapat lesen tidur lah. Tak ramai orang macam tu. Jadi kalau main mengaji ni, Allahumma salli ala, bawa pen, bawa buku. Jadi nak tulis tu. Walaupun kita tak bawa kitab ni, kita yang contoh ni Ustaz macam kitab ni, kita tak bawa kitab, bawa buku. Bawa kitab lain, tulis ilmu tu di kitab lain. So kita buka balik, ya Allah, macam bawa ilmu tu. Taib. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita ni macam MP3 ke, tak apalah, dekat semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka bagi imam yang diikuti dia mesti ada sirah ya tariqah, iaitu perjalanan hidup yang baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik.
Baik, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa? Sebab jadi bila mana dia esok jadi pemimpin utama, kawan-kawan dia, kalau dia tak baik, masalah sayyidina Muhammad, orang akan kata, hang nak tak dulu teruk macam kami ke? Tu baru dia baik tu. Jadi dia akan, dia punya takdir itu dah kurang. Takdir ataupun dia panggil masalah ala sayyidina, penilaian ataupun kedudukan dia dah direndahkan. Cuba tengok Rasulullah. Itu contoh terbaik. Nabi bukan sakat di sekolah rendah, bukan umur sekolah rendah. Dalam baby, dalam perut mak dah baik. Keluar daripada perut ibu, Nabi dah terbaik. Dalam perut ibu, Nabi SAW duduk dalam perut mak, tak pernah meragam dalam perut mak. Kita ni dalam perut mak hari tu, mak macam-macam, tak boleh makan meloya lah. Kadang-kadang mak tak boleh berwayah lah. Berwayah tak termuntah. Kadang-kadang nak makan masalah Sayyidina Muhammad pelik-pelik lah. Macam-macam. Orang panggil apa? Mengidam. Masalah Sayyidina Muhammad. Ada orang mengidam pelik. Dia bukan nak makan pun, nak pergi tokak lah. Tokak apa? Tokak tayar traktor. Ada orang, abang, nak pergi abang. Pergi mana? Nak pergi tokak tayar traktor. Pergi tokak. Tokak ngap betul apa? Okey dah. Rasulullah SAW dalam perut ibu Musa tak pakai kacau. Kita dalam perut mak ni, kadang-kadang mak sakit. Oh, pasal apa? Kaki duk terjuh oi. Kadang-kadang kaki panjang sangat pergi ke belakang, dia pergi kaki belakang pula. Rasulullah dalam perut ibu Nabi Aminah merasa seperti tidak mengandung seseorang, tapi mengandung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Keluar daripada perut ibu, Aminah tak rasa sakit. Bahkan keluar daripada perut ibunya, Nabi dirasakan oleh ibunya sangat bahagia dan gembira. Keluar dalam keadaan sujud Rasulullah SAW. Perkataan yang keluar daripada mulut Nabi, alhamdulillah. Tu bakal jadi rasul. Rumah Sayyidatina Aminah, rumah Aminah ni bercahaya. Tu keluar Rasulullah. Waktu duduk di rumah Halimatus Sa'diyah, kalau Nabi menyusu di sebelah kanan, Nabi tak mau dah menyusu belah kiri. Kalau Nabi menyusu belah kiri, Nabi tak mau dah di sebelah kanan. Sebab kalau Nabi menyusu belah kanan, hak belah kiri untuk saudara sesusunya. Kalau diri Nabi menyusu belah kanan, hak belah kiri untuk saudara sesusunya. Akhlak Rasulullah. Orang Arab makan masalah sana dalam talang yang besar. Baik fahamlah, orang Arab bukan macam orang Melayu. Orang Melayu ni beradon, ni orang kata orang Kedah tertib. Orang Arab ni makan talang besar. Ustaz tak pernah tengok talang besar tu. Manakala Ustaz pergi Madinah baru ni. Terakhir kami pergi ke Taif. Kita tengok satu rumah tu ditinggalkan alat-alat kelengkapan orang-orang Arab dulu-dulu. Tengok tu dia besar ni, besar. Ni besar apa? Kapek entah apa tu ni. Salah sinar besar sungguh digantung. Kita tengok kan. Salah sinar. Sebab tu kata Tok Guru, anak Halimatus Sa'diyah ni dia bukan makan, dia duduk luar talam. Dalam talam pun masuk. Bayangkan dalam talam dia masuk macam mana. Nabi kita SAW, sebab tu lepas duduk berebut tu, Halimatus Sa'diyah ni anak ramai. Walaupun duduk berebut tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi tak berebut. Walaupun Nabi budak, Nabi umur 4 tahun, Nabi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, Nabi tetap, Nabi berakhlak. Nabi tu macam peribadi orang dewasa. Budak, tapi cara-cara Nabi tu seperti orang dewasa. Hak berebut ni budak-budak orang tua-tua ni, berebut apa orang tua-tua, bagi dak budak tu lah berebut. Tu kita kata macam tu kan. Akhir bila dah habis semua bakat pi kenyang dah kot, barulah Nabi himpun hak ada tu. Makan seorang-seorang dia. Walaupun Nabi kanak-kanak, tapi Nabi seperti orang dewasa akhlaknya. Sebab itu bila Nabi SAW meniti usia Sayyidina Muhammad,
Orang panggil Nabi Al-Amin. Al-Amin ni disepakati, memang dia ni Al-Amin. Nabi tak ada pertikaian. Tak ada satu orang pun kata Abu Al-Amin tu bukan sesuai tu. Ada panggil dia sikit, tak sesuai pun nama Al-Amin tu. Tak ada. Semua telah membuat satu persepakatan memang Nabi itu Al-Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya yang disebut dengan pribadi Nabi, tak akan ada yang mampu untuk mencederakan akhlak Rasulullah. Sebab itu pemimpin yang terbaik, pemimpin yang memiliki sirah yang terbaik, yang memiliki background kehidupan terbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan orang boleh contoh, orang boleh cerita dia. Dan sudah pasti orang yang baik ni, dia lahir daripada keluarga yang terbaik. Mak ayah baik, lahirlah dia yang terbaik. Ni sunnatullah. Tapi ada orang yang keluarga tak apa baik, tapi tengah-tengah dia baik. Hak tu baik dengan pilihan Allah. Memang Allah nak bagi jadi baik. Keluarga tak baik pun, biasa-biasa ya, orang kampung ya, kadang-kadang. Tetapi Allah nak jadi baik. Allah ambil dia, Allah basuh dia, Allah cuci dia, Allah mandi, Allah bersihkan dia, Allah bagi dia jadi kekasih Allah. Ada. Tapi sunnatullah, orang yang baik lahir daripada keluarga yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka yang pertama, dia kena ada sirah. Yang kedua, dia kena ada sarirah. Apa sarirah? Sarirah ialah husnul khuluq, keelokkan perangai. Keelokkan perangai. Elok perangai ni duduk tang mana? Duduk tang muamalat, pergaulan kita dengan orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alla yakuna fazzan, kamu jangan bengis. Pemimpin ni kalau cengeng, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi dia tak menepati ciri-ciri yang Nabi kita miliki. Dalam Quran Allah sebut, fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Allah kata, fabima rahmatin minallah, di antara rahmat Allah, lintalahum, engkau tu lembut dengan mereka. Orang Arab ni kasar-kasar, cengeng-cengeng, tapi Nabi lembut. Tengok orang Arab. Orang Arab ni, bismillahirrahmanirrahim, kasar. Orang Melayu ni lembut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang Arab sembahyang di Mesir, dia main nak ikut kita jadi masbuk. Kita akan takbir Allahu akbar, kita sembahyang seorang, dia main tu lewat. Ataupun masalah Sayyidina Muhammad, kita dah ikut imam dah, tapi kita masbuk, dia main nak ikut kita. Dia tak angkat takbir lagi pun, dia pegang bau kita, tarik ke belakang. Kita tu dia geram lah. Salah. Dia sebenarnya nak peringat ke imam untuk dia ni imam, kita kena angkat takbir dulu, Allahu akbar, lepas tu cuit dia. Tapi kalau kita cuit dulu sebelum angkat takbir, hukumnya haram, berdosa. Dia termasuk dalam orang yang ganggu orang sembahyang. Sallallahu alaihi Muhammad. Di Mekah kita duduk depan pegang tasbih elok-elok ni, subhanallah. Dia main bukan langkah bau, langkah kepala. Sallallahu alaihi Muhammad. Tu passion dia. Kita ingat mereka berkelahi, tengok mereka bersembang. Duduk beli sebelah ni, dia pa. Ingat dia berkelahi, sembang. Sallallahu alaihi Muhammad. Taib. Orang Arab kasar, tapi Rasulullah lembut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu orang tu subhanallah, main daripada negeri mana tau, main naik kuda, laju kencang, sampai
di masjid Nabi masalah Sayyidina Muhammad, dia terjun daripada kuda dia, ikat kuda dia, langsung cari mana Muhammad, mana Muhammad, mana Muhammad. Orang tengok pelik sangat, orang tangkap, orang ikat dalam masjid Nabi. Bila orang ikat dalam masjid Nabi, lepas tu orang pergi panggil Rasulullah. Satu orang tu pelik Rasulullah, turun daripada sekian-sekian, dia cari engkau wahai Rasulullah. Nabi kata kelang kabut, siap pakai apa semua, berlari, bersegera, bergegas Nabi ke masjid. Pasal orang tu nak bunuh dia, Nabi nak tengok siapa nak bunuh dia. Sampai di masjid, kena ikat, nak bunuh kena ikat. Sampai di masjid, Nabi kata, apa bagi dia makan lagi? Tu Rasulullah. Pertanyaan Nabi tu, Nabi ni kesian kat orang. Tu kesian kepada hak nak bunuh. Kalau kita tanya macam tu, kita pergi buh dulu tu. Sampai tu bum, tumbuk dulu kot. Terajang apa semua. Nak bunuh aku sangat. Tapi Nabi boleh tanya, bagi dia makan lagi? Belum Rasulullah. Minum? Belum Rasulullah. Pergi cari makan. Orang pun pergi cari makan, pergi cari minum. Tak depan dia, masalah Sayyidina Muhammad. Buka ikatan, bagi dia makan. Tengok dia makan. Rupanya hak nak bunuh orang pun lapar juga. Mau makan lapar macam mana? Makan minum. Salah saya. Nabi tengok ya. Dia tengok dia makan. Dia pun tak kisah lepas tengok dia nak makan. Habis daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia habis makan apa semua, Nabi kata, qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi suruh mengucap. Apa dia balas? La. Kalau kita bangkit tendang, bagi makan sedap-sedap dah, jerkah aku pula, tendang 2-3 biji, bau padat. La tu bangkit, pergi kuda ada, lompat atas kuda, buka ikatan, lompat atas kuda, pupih. Nabi tengok, para sahabat tengok, hilang daripada pandangan. Para sahabat geleng kepala, ish, dia ni. Kalau orang Kedah kata, padah dia ni. Soalan Syekh Muhammad. Tengok. Tengok, nampak macam kelibat. Mai balik. Nabi kata, tenang. Dia turun daripada kuda dia, masalah Sayyidina Ahmad diikat tali, dia turun daripada kuda dia, langsung pada Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi tanya, tadi pasal apa tadi? Waktu mana aku suruh hang mengucap, tak mengucap? Pasal apa pergi pada tu mai? Dia kata, aku dah jatuh hati pada engkau Muhammad. Cuma aku nak mengucap kalimah syahadah tu, aku tak mau orang kata aku mengucap kerana engkau, kerana depa. Aku nak hamba kata aku mengucap daripada ketulusan hatiku. Itulah kata lintalahum. Lembut Rasulullah tu. Soalan Sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam balik daripada medan perang, bawa harta rampasan perang. Masalah Sayyidina Muhammad. Satu orang Badui ikut Rasulullah. Muhammad, bagi itu ke aku. Harta rampasan perang ni dia bagi-bagi, dia panggil ghanimah. Ya Rasulullah, bagi harta tu ke aku. Nabi kata, aku tak bagi lagi. Rasulullah, bagi ke aku. Aku tak bagi lagi. Dia ikut lagi. Rasul, bagi ke aku. Bagi aku tu langsung dia rentak, dia tarik turun. Gerap tarik turun tu, dia terlentang. Merah tengkuk Nabi, bekas dia tarik. Nabi kata, aku tak bagi lagi. Tu Rasulullah. Kalau kita pergi jijak tu, tendang flying kick sekali, lepas tu pergi jijak dia, tu Rasulullah. Nabi dia kata, aku tak bagi lagi. Muka Nabi sikit pun tak berubah. Tenang ya Rasulullah, aku tak bagi lagi. Ni orang Badui. Ni bukan sahabat-sahabat terdekat. Dia bukan tahu akhlak. Dia tak pernah mengaji akhlak pun. Main pada kampung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan sahabat yang besar, sahabat kecil. Allah dipanggil sigar as-sahabah. Maka di antara rahmat Allah ialah engkau lembut dengan mereka. Sebab itu bila Nabi ajak orang main Islam, orang boleh terima. Sebab
Lepas kata, sebenarnya selama ni kami berperang dan melawan orang yang paling baik. Faham tak? Sampai orang masuk Islam dengan mudah sebab mereka dah mengaku silaplah kita sama ni. Pasal apa kita lawan Muhammad? Pasal apa kita tentang dia? Kita menentang orang terbaik. Tu yang masuk pasal pemuka Mekah masuk berduyun-duyun tu. Sebab mengaku Muhammad memang orang baik. Pada hari pembukaan Mekah, pakat masuk dalam rumah masing-masing, menyorok, berlari. Nabi kata, siapa yang bersembunyi dalam rumah dia selamat. Siapa bersembunyi dalam rumah Abu Sufyan selamat. Siapa bersembunyi dalam Masjidil Haram dia selamat. Habis. Lorong-lorong sunyi tak ada orang. Pakat bersembunyi semua. Pasal dah kalah dengan tentera Islam. Sampai perang-perang yang berlaku tu, perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, semua dah lepas terap kalau habis dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak mampu dah nak menghadapi tentera Islam. Bila Nabi kata macam tu, sunyi lorong-lorong Mekah. Sampai Nabi kena kata pula, Nabi kena suruh orang bagi pengumuman balik, semua keluar. Semua keluar. Akhirnya pakat keluar seorang buka pintu, keluar seorang berjalan kepada tempat perhimpunan yang Nabi janji tu, yang Nabi nak jumpa tu, dalam keadaan lemah gemalai dah lutut. Pasal apa? Faham? Kata, hari ni kita matilah. Silaplah lawan dengan Muhammad. Duk lawan dia, hari ni kita matilah. Hukuman perang orang, hukuman dulu-dulu, kalau perang dengan sesuatu kaum, kalau kalah, mati. Kalau kalah, mati. Semua akan dibunuh. Akhirnya berhimpun penuh semua laki-laki perempuan. Termasuk Abu Sufyan, termasuk Hindun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Termasuk lain-lain orang. Bila semua duduk depan Rasul, tunduk, berdiri depan Rasulullah, semua tunduk. Kalah. Ala Sayyidina Muhammad. Kalah. Ketika Nabi kata, angkat kepala semua. Angkat kepala. Apa kamu agak aku nak buat kat kamu pada hari ini? Semua tunduk balik. Faham dah, mati dah. Apakah yang kamu agak aku nak buat kat kamu hari ini? Ada yang masih tengok muka Rasulullah dengan minta ihsan. Tak ada jawapan. Jawapannya satu ya, mati hari ini. Nabi kata, angkat kepala semua. Angkat kepala semua. Angkat kepala. Apa Nabi kata? Hari ini kamu semua bebas. Terkejut, terjegi mata-mata. Bebas. Tak percaya. Nabi ulang lagi. Hari ini kamu semua bebas. Semua bebas, kata Rasulullah. Senyum pada Rasulullah. Oh, tak kurang pada ketika tu yang menangis. Muhammad, memang hang baik Muhammad. Tu yang hari tu semua masuk Islam tu. Tak tinggal satu orang pun yang tak masuk Islam. Habis masuk Islam. Allahu Akbar. Itulah Rasulullah Nabi kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, kata Allah, fabima rahmati minallah, rahmat Allah ialah lintalahum, dan kelembut dengan mereka. Walau kunta fazzal, kalau engkau tu bengis, fazzal ghalizan, keras hati, tak ada perasaan kesian ke orang, tak ada belah ke orang, lam faddu min hawli, semua lari daripada engkau. Ni pakat nak pada Rasulullah, nak pada Rasulullah, nak pada Rasulullah. Tu musuh Rasulullah. Macam mana sahabat Rasulullah? Macam mana Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar di hati Rasulullah? Satu hari para sahabat duduk dalam masjid. Nabi kita SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, masuk masjid. Belah kanan Sayyidina Abu Bakar, belah kiri Sayyidina Umar. Nabi pegang tangan Sayyidina Abu Bakar belah kanan, Nabi pegang tangan Sayyidina Umar belah kiri. Masalah. Para sahabat semua tengok macam tu.
Nabi masuk dalam keadaan Nabi kita senyum. Nabi kata, "Hakadza nub'atsu yaumal qiyamah." Beginilah kami akan dibangkitkan pada hari kiamat esok. Jadi, tu sahabat. Kalau sahabat yang keras pun Nabi lembut, macam mana sahabat yang seperti Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Macam mana kita tak cinta pada Rasulullah? Macam mana tak tertarik hati kita pada Rasulullah? Lepas tu ustaz ni teringin sangat harap-harap Allah bagi sempat dalam zaman Imam Mahdi. InsyaAllah. Tolong bagi umur panjang. Satu saya nak tengok akhlak dia. Nabi sebut dalam sebuah hadis, Imam Mahdi ni yushbihuni khulqan wala yushbihuni khalqan. Imam Mahdi ni serupa dengan aku pada akhlak, tidak pada rupa paras, tidak pada bentuk badannya. Taib. Serupa dengan aku, Nabi kita declare, Nabi kita mengaku yushbihuni khuluqan, sama dengan aku akhlaknya. Tu nak tengok sangat tu. Nabi kita tak dapat tengok, tak apa, tapi kita nak tengok tinggalan Nabi yang diwarisi oleh Imam Mahdi alaihi salam. Sebab kita ni pencinta akhlak. Bila kita pencinta akhlak, kita nak berakhlak kita, Allahumma salli ala Sayyidina Ahmad, nak berakhlak seperti Nabi. Sebab tidak ada orang yang paling dekat dengan Nabi melainkan orang yang paling sama akhlak dengan Nabi. Berusahalah untuk meniti akhlak sampai akhlak kita seperti akhlak Nabi. Itulah orang panggil, diri kita lah orang dia panggil Ahmadi. Orang yang akhlak macam Nabi dia panggil Ahmadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala wala wahsyan, dan pemimpin jangan jadi pemimpin yang meliarkan orang. Macam mana pemimpin yang meliarkan orang? Orang main dekat, orang tak boleh dekat. Dia pun kata, aku tak boleh masuk dengan dia tu. Mana boleh ada pemimpin yang boleh kata macam tu? Aku semua orang boleh masuk, tapi dengan orang tu aku tak boleh masuk. Mana boleh pemimpin kata macam tu? Pemimpin kena boleh turun dengan semua orang, boleh masuk dengan siapa saja. Baik. Bahkan pemimpin ni bila mana kita dekat dengan dia magnet. Faham magnet? Menarik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia jumpa lagi. Itu pemimpin. Jangan meliarkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab lebih-lebih ulama. Ulama ni subhanallah, semua dia nak selamatkan. Sebab dia mewarisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi jangan meliarkan. Sebab tu pemimpin dia macam ni. Kalau orang bagi pandangan, dia semua kata macam ni. Ya. InsyaAllah. Boleh. Okey. Dengan dia beza dengan isteri. Isteri ni bila dia nak satu, kena banyak berkata la. Pemimpin kena banyak berkata na'am. Bila orang kata gini, kena kata ya. Okey. InsyaAllah. Cuma kalau tak upaya elok kata macam ni. Yang sebetulnya kena buat macam ni. Ente buat macam ni. Ente kena buat macam ni. Ini kalau ente buat macam ni, elok lagi. Orang semangat. Tapi kalau kita blok awal lagi, nampak cara tak okey ni. KO. Kalau pemimpin kata macam tu, down orang. Tak bagi pandangan apa dah. Semua tak boleh. Semua bangkang. Tu dia panggil wahsyan. Meliarkan orang. Jadi pemimpin ni subhanallah, dia kena mendekat ke orang, menjinakkan orang. Taib. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad diberi kalan yang disebut oleh Imam Haddad untuk bakal pemimpin masa depan. InsyaAllah. Siapa pemimpin masa depan ni? Kamu. Sebab tu kata ulama, rijalul yaum syababun al-yaum rijalun al-ghad. Pemuda kita hari ini, pemimpin kita masa depan. Allahumma salli ala Muhammad. Ada satu guru Ustaz, nama Tuan Guru Haji Ahmad, Pak Dun. Dia ulang pergi Mekah, selalu pergi Mekah setiap tahun. Di Mekah, di Madinah, dia tengok satu orang budak. Setiap kali pergi Mekah, budak tu dengan kitab ya.
Budak tu kan kitab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai dia kenal budak tu. Balik Malaysia. Budak tu lah Tok Guru Haji Hadi. Balik Malaysia, tu lah Tok Guru Haji Hadi. Faham tak? Jadi pemimpin yang hebat. Pemimpin yang sangat hebat. Sahabat. Maknanya waktu belajar dia pemuda biasa. Bila balik dia memimpin manusia. Dia pemimpin umat. Jadi sebelum kamu jadi pemimpin, belajar bagi banyak. Ngaji sungguh-sungguh. Tafaqahu qabla an tasulu. Pelajari ilmu agama. Bila mana kamu dah pemimpin, kamu tak sempat nak ngaji dah. Ustaz pun teringat ngaji lagi, tapi muka masa dah. Nak piduk, masa nak menyampai. Nak mengaji pun tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini masa kita memimpin, masa kita memberi. Tapi passion tu ilmu. Waktu menuntut kita rasa lekeh. Tapi dituntut itu kita rasa mulia. Sebab tu kata ulama, waktu kita belajar ni dia panggil dhullan taliban izzan matluban. Waktu kita belajar kita rasa kita lekeh, biasa ya. Tapi bila mana kita dituntut esok, orang nak kat kita esok, waktu tu kita mulia. Taib. Qala wala wahsyan wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Alhamdulillah penaja kita pada hari ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada pagi ini penaja kita pada pagi ini, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah Muhammad Yusuf dan isteri Fadilah Al-Ustaz, Cikgu Al-Ustaz Kedah. Tak sebut nama cikgu saja. Mudah-mudahan Allah mudahkan anak dia bersalin dan dipermudahkan. Kuat sikit amin. 3 Puan Reha Ramli dan Syekh Hasbullah Hanafi Kota Barisan Sepang. Yang keempat Haji Suzari bin Abdul Rahim dan Hajjah Azam Miyah Abdullah. Yang kelima Sulaihin Malik Johor Bahru, Salah Sayyidina Muhammad. Yang keenam Rahimah Ma'din, Rusqiyah bin Ma'din, Rashidah Ma'din, Rohayati Ma'din, Ramzan Ma'din, Rohani Sudin, Syekh Ahmad, Syekh Hashim. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan mereka, anak-anak ni, dengan jodoh yang baik hingga berjodoh sampai ke syurga. Moga-moga digunakan zuriat yang soleh-solehah, diberi kesembuhan daripada semua penyakit, gangguan jin dan syaitan, selamat daripada fitnah dunia, fitnah akhir zaman, fitnah dajjal. Yang 7 Zana Zila di KLA Sepang Selangor. Yang ke-8 Herawati Hamidi Ayat Keroh Melaka. Yang ke-5 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ke-9 Muhammad Faizal Lydia dan anak-anak Ipoh Perak. Moga-moga Allah bagi kepada mereka keluarga terus istiqamah menuju jalan Allah. Yang ke-10 Kak Ayah dan Zauj Abdul Aziz tinggal di Kemuning Shah Alam. Moga Allah SWT Sallallahu Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, memberi kesempurnaan, kebahagiaan, keberkatan pada ulang tahun anak yang ke-26 Muhammad Hubaib bin Abdul Aziz. Moga hafalan Quran yang dah hafal kekal sampai dia mati. Moga Allah Subhanahu Wa Taala ketemukan dia dengan jodoh yang terbaik dalam pilihan Allah. Moga-moga masyarakat terbimbing dengan sebab kesolehan mereka. Yang ke-11 Nur Reza Ma'ali Musa'ala Sayyidina Muhammad, ulang tahun kelahiran kemarin. Moga-moga Allah panjangkan dan berkati umur dia, istiqamah dalam menjalani kehidupan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Musa'ala Sayyidina Muhammad, berjaya di dunia, dia juga berjaya juga di akhirat esok insya-Allah. Yang ke-12 Rozaini binti Ainah Shah Alam. Moga Allah pelihara, berkati rezeki, dimudahkan lorongan jalan urusan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di dunia ni, dan selamat daripada penyakit
yang ditakuti pada hari ini. 13 Nur Syuhada binti Abdul Majid Pulau Pinang masalah yang mengharapkan kita mendoakan moga-moga anak-anak dia selamat, dia dan anak-anak selamat daripada ujian yang besar dalam hidup. 14 Muhammad Syahmi bin Aziz dan keluarga, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan dia dan isteri yang solehah yang boleh membantu kerja dakwah dan jadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh-solehah juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rezeki yang mencurah-curah kepada semua penaja dan penginfak kita. Yang ke-15 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Khairunisa binti Yusuf Aminuddin Osman Naurah Auni Anas Naufal daripada Melaka. Moga-moga Allah SWT berikan terbaik kepada mereka berpandukan Al-Quran dan Hadis. Moga-moga keluarga mereka jadi keluarga yang cergas minda untuk mereka hafal Quran. Sentiasa diberi kesihatan yang baik juga. Yang ke-16 Faranina dan Suhaimin Taman Suria Warisan Sepang bersempena kelahiran anak anda Muhammad Darwish Shah Putra. Moga-moga anak ini dapat hafal Quran 30 juzuk dan syahadah yang tertinggi, dikurniakan ilmu dan akhlak yang baik. 17 hamba Allah suami isteri dan anak-anak Taman Lestari Putra Seri Kembangan. Moga-moga Allah jadikan mereka hamba yang bertakwa pada sisi Allah, mengutamakan akhirat daripada dunia. Yang 18 Puan Iswati Ismail serta anak dan menantu Subang Bestari Selangor. Yang ke-19 Riza Azlina sekeluarga Selayang Selangor. Moga-moga Allah SWT bagi kesembuhan terhadap sakit yang dihidapi. Moga-moga ada kesembuhan terhadap penyakit yang Allah uji dia. 20 Muhammad Syahmi bin Azizan keluarga Sungai Petani Salah Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bagi kepada mereka kekuatan untuk menjalani hidup sebagai hamba Allah yang soleh-soleh. Moga-moga Allah bagi kemudahan, kemurahan rezeki yang luas melimpah, supaya rezeki yang mereka peroleh itu dapat dibagi-bagi pada umat Islam dan sesiapa yang memerlukan, insya-Allah. Moga-moga Allah kekalkan taufik dan hidayah pada mereka sampai ke hujung usia, dapat beramal dan berbakti pada agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mendekatkan diri mereka dengan Rasulullah. Mudah-mudahan Allah dekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta alam buana ni, yang mencipta diri kita semua. Moga-moga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah angkat diri mereka ke sisi dia sampai mereka dapat kenal Tuhan melalui ilmu yang mereka perolehi, insya-Allah. Moga-moga Allah tunaikan semua hajat mereka di dunia dan semua hajat mereka di akhirat esok, insya-Allah. Moga-moga kita semua yang kita mendoakan dan mengaminkan mereka pun dapat sama seperti mana yang kita doakan kepada mereka, insya-Allah. Moga-moga yang mengaminkan ini termasuk yang mengaminkan ada di kalangan kita wali-wali Allah yang menyebabkan terangkat doa dengan cepat ke langit, insya-Allah. Kita mendoakan juga pada semua para penyumbang, para penginfak masjid mendapat rahmat dan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan menikmati nikmat dan lazatnya bersedekah, berinfak pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana hidayatin. Allahumma nawwir qulubana hidayatin. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.